TV KPM. Assalamualaikum. Anda bersama dengan saya Afiq Syazwan dalam Road to Success SPM 2021. Ni memang dah lama saya tak berjumpa dengan anda semua dalam Didik TV ataupun Road to Success SPM, betul? Jadi kita dah kembali bersamalah kali ini, tapi macam biasa kita akan melakukan ulang kaji, kita akan mulakan sesi pembelajaran bersama dengan seorang guru jemputan kita pada hari ini. Tapi saya pasti ramai yang nak tahu siapa guru jemputan kita pada hari ini. Nanti Afiq akan bagi tahu, dan seperti biasa Afiq nak ingatkan kepada anda semua, walaupun sekarang ni kita rasa macam sedikit bebas sebab kita dah boleh ke sana ataupun ke sini, dan lebih-lebih lagi sekarang ni di bulan Ramadan, musim puasa, anda dah boleh ke bazar Ramadan untuk membeli juadah puasa. Tapi ingat, ikut SOP, jangan lupa gunakan pelitup muka, jaga jarak anda sekurang-kurangnya 1 meter dan gunakan hand sanitizer, jaga kebersihan anda kerana nak mengelak virus COVID-19. Baiklah, jadi sekarang tanpa buang masa, kita nak tahu siapakah guru jemputan kita pada hari ini untuk subjek Matematik Tingkatan 4 Bab 2. Siapakah beliau? Mari kita sama-sama saksikan profil guru yang telah disediakan ini. Itulah dia guru jemputan kita pada hari ini. Afiq pasti sebenarnya ramai pelajar-pelajar di luar sana yang dah familiar, dah kenal dah cikgu kita ni. Cikgu kita ni popular juga sebenarnya. Inilah dia. Assalamualaikum Cikgu Azman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama tak nampak. Lama tak bersua muka dengan Cikgu Azman. Cikgu sihat ya kan? Alhamdulillah. Nampak sihat kan? Nampak sihat, semakin sihat. Baiklah, jadi cikgu, hari ini cikgu akan mengajar subjek Matematik Tingkatan 4 Bab 2 bersama dengan pelajar di luar sana. Tapi saya tahu cikgu dah tak sabar, pelajar pun dah tak sabar. Saya nak bawa cikgu ke meja sebelah sana untuk patuhi SOP. Kita gunakan hand sanitizer terlebih dahulu. Mari cikgu, ikut saya. Okey cikgu, ini dia. Okey, silakan cikgu. Okey, baiklah. Jadi sekarang cikgu pun dah gunakan hand sanitizer, dan selepas ini cikgu akan mulakan mengajar dan cikgu dah boleh buka mask. Dan terlebih dahulu saya nak tunjukkan kepada anda, inilah dia pandangan calon mengenai subjek kita pada hari ini, iaitu Matematik Tingkatan 4 Bab 2. Mari kita sama-sama saksikan. Didik TV KPM. Saya Imran Hakim, calon SPM 2021 dari SMK Sultan Abdul Aziz Shah. Pada saya, matematik ni sangat menarik jika kita dapat fahami apa yang perlu kita pelajari. Untuk mudah kita kuasai matematik, dalam kelas kita kena beri tumpuan penuh kepada apa cikgu ajar, buat ulang kaji awal, banyak buat latihan dan jangan mudah sangat berputus asa. Matematik ni teknikal, jadi strategi kita perlu betul untuk pastikan kita dapat menjawab dengan baik. Saya yakin insya-Allah kita semua boleh skor Math SPM 2021 nanti. Nama saya Nurliana Atira binti Rosli dari Sekolah Menengah Datuk Idris, calon SPM tahun 2021. Pada pendapat saya, matematik itu mudah dan menarik. Bagi saya, kita hanya perlu fokus dalam kelas dan buat banyak latihan. Matematik itu teknikal, jadi kita hanya perlu strategi untuk menjawabnya dengan bijak. Saya yakin saya boleh skor matematik SPM pada tahun ini. Didik TV KPM. Baiklah, jadi kita dah sama-sama saksikan pandangan calon mengenai subjek matematik. Tapi kita nak tanya Cikgu Azman sendiri. Sebab saya dah banyak kali dah dengar Cikgu Azman mengajar, celoteh Cikgu Azman. Jadi Cikgu, bagi pendapat cikgu atau pandangan cikgu mengenai subjek matematik pada kali ini, kerana kita tahu pencaturannya dah berbeza dengan tahun sebelumnya. Okey Afiq, sekarang ni kita dah masuk KSSM. Ya, betul. Bukan lagi KBSM. Jadi perbezaan yang sangat ketara. Banyak subjek, banyak topik yang tak pernah Afiq belajar dipelajari oleh adik-adik Afiq. Percukaian,
insurans, pemodelan matematik. Saya tak pernah dengar pun. Betul. Itu cabaran yang sangat besar. Bukan saja pada Afiq, pada saya pun. Tapi pada saat lagi saya cakap, mata tu sebenarnya kacang. Okay. Jadi kena banyak buat latihan, rujuk buku, bertanya guru. Okay. Mesti ada mindsetnya sentiasa positif. Betul. Sentiasa positif. Okay. Dan format pun dah berubah sekarang ni. Okay. Walaupun format berubah, macam saya cakap tadi juga, kita sentiasa belajar, sentiasa buat ulang kaji, semuanya mudah saja. Itu dia. Sebenarnya mudah saja untuk belajar. Lebih-lebih lagi kalau kita belajar bersama dengan Cikgu Azman. Baiklah, jadi sekarang kita nak berehat terlebih dahulu. Jadi anda semua pelajar-pelajar di rumah, jangan ke mana-mana. Kita jumpa lagi selepas ini semuanya dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Perlu menghargai jasa guru. Tanpa guru, kita tidak akan berjaya dalam hidup kita. Wah delima, wah duku. Kami belajar dari cikgu. Almari kerusi dan meja. Mari kita belajar mengeja. Wah palas, wah duku. Hendak ke tandas, beritahu cikgu. Budak kecil main bayang, murid baik cikgu sayang. #terima kasih cikgu. #terima kasih cikgu. Didik TV KPM. Kembali lagi kita dalam Road to Success SPM 2021. Jadi macam biasa Afiq nak pesan kepada anda semua, patuhi SOP. Kalau anda berada di luar kawasan rumah, jangan lupa untuk gunakan pelitup muka dan sentiasa menjaga kebersihan anda dan jaga jarak anda sekurang-kurangnya 1 meter bersama dengan individu yang lain. Baiklah, jadi sekarang kita bersama dengan Cikgu Azman untuk subjek matematik tingkatan 4 bab 2 dan cikgu dah bersedia dah berada di situ. Tanpa buang masa, mari kita bersama dengan Cikgu Azman untuk mulakan sesi pembelajaran kita. Okey Afiq. Waktu hujan sejuk tarik gebar. Okey. Tetapi kena pastikan lampu semua tutup. Okey. Okey. Saya dah berkobar dah ni. Jom kita mula. Okey. Trademark saya tu menjadi ikutan sekarang ni. Gebar mula. Elektrik tak ada. Okey, Afiq boleh saya mula Afiq ya? Boleh silakan cikgu. Okey. Nampak tu, matematik dengan saya, Cikgu Azman. Guru matematik dari SMK Kuala Selangor. Okey, baru 18 tahun jadi cikgu. Baru 18 tahun. Okey, dan tagline saya mudah saja. Matematik tu kacang. Okey. So untuk hari ini saya akan ajar Afiq dan juga anak-anak murid di luar sana bab 2 asas nombor. Topik ini sebelum ini dipelajari oleh adik-adik tingkatan 5. Tapi sekarang ni oleh tingkatan 4 dah belajar. Okay? Dan kalau dulu hanya Afiq belajar asas 2, 5 dan 8. Tapi sekarang ni asas 2 sampai 9. Lebih banyak lagi. Lebih mencabar untuk pelajar tahun ni. Tetapi Afiq selagi kata matematik kacang, senang saja. Okay? Sebabnya apa? Cara pengiraannya sama. Okay? Walaupun bagi asas berapa pun, cara pengiraan sama. Okey, jom Afiq, kita mula. Mari. Okay, dalam bab 2 ini, yang pertama adalah kita akan belajar bagaimana mewakilkan ataupun menjelaskan asas dari segi angka, nilai tempat, nilai digit bagi nombor berdasarkan proses pengumpulan. Okey. Yang kedua kita akan belajar menukar suatu asas kepada asas yang lain menggunakan pelbagai kaedah. Dan yang ketiga pastinya dalam matematik ini kita sentiasa menyelesaikan masalah. Ini 3 benda kita akan belajar dalam bab ini. Okey, standard yang pertama kita akan belajar mewakilkan dan menjelaskan asas dari segi angka, nilai tempat, nilai nombor berdasarkan proses pengumpulan. Okey. Asas nombor. Apa tu asas nombor? Apa ingat lagi tak Afiq asas nombor tu apa Afiq? Asas nombor. Saya rasa asas nombor tak ingat cikgu. Tak ingat tak apa. Benda dunia saya kata. Asas nombor ni kosong-kosong 1 2 3. Lebih kurang begitulah. Asas nombor ialah satu sistem nombor yang mengandungi digit kosong hingga 9. Lepas mana dia tak ada nombor dia akan jadi 1 0 10. Alright. So dalam bab tingkatan 4 ini kita akan belajar bab asas 2 sampai asas 10.
Asas 10 ni adalah nombor yang kita guna hari-hari. 2019, 60, 30 itu nombor biasa kita guna hari-hari. Tapi nombor yang lain kita jarang guna. Contohnya asas 2. Asas 2 ni nombornya apa? Nombornya adalah terdiri daripada digit 0 dan 1 sahaja. Okey, dia sentiasa kurang 1. Kalau asas 3 nombornya 0, 1, 2. Kalau asas 4 nombornya Fik 0, 1 sampai 0 sampai 5. Salah. Afiq sudah lupa ni. Saya dah lupa. Dia mesti kurang 1. 0 sampai 3. Sampai 3. So kalau asas 5 sampai 4, asas 6 sampai 5 dan seterusnya sampai asas 9. Okey. Asas 10 nombor biasa kita 0 hingga 9. Faham? Okey, faham kan? Senang je tu. Kacang. Okey. Sebutannya. Kalau Afiq dibagi nombor gini, Afiq nak sebut macam mana, Afiq? 101. Okey, itu Afiq katalah kan? Sama. Tapi ada pelajar dia sebut 101,101 asas 2. Tak boleh tu. Okey. Dia sebut 101,101. Bukan counter, asas 2. Bukan counter. Sebab macam tu dia kena enjoy. Tak ada sebut serius. Okey. So disebut tadi 101,101 asas 2. Okey. Inilah nombor asas 2. Okey. Ada kat tu anak dia lari sikit pergi sana tu. Dia sejuk tadi kan. Dia duduk bersama. Alright. So nak baca dia, okey. Daripada kanan ke kiri nombor tersebut, okey. Ini bila asas 2 bermaksud yang pertama ialah untuk 2 kuasa kosong. Okey. 2 kuasa 1 jangan makin meningkat. 2 kuasa 2, 2 kuasa 3, 2 kuasa 4, 2 kuasa 5. Okey. Dan ini disebut sebagai nilai tempat. Ini mewakili nilai pada 2 kuasa kosong. Okey, ini kuasa 1. Kalau asal 5 pun sama juga. Kalau asal 5, 5 kuasa kosong, 5 kuasa 1 dan seterusnya. Kanan ke kiri. Okey, alright. Ini nilai tempat. Okey. Contohnya kalau saya sebut, okey Afiq, yang merah tu apa nilai tempat dia? 2 kuasa 4. Itu. Okey. Sekarang ni kena kira nilai digit pula. Sebenarnya 101,101 ni mewakili nombor apa asas 10. So caranya begini. Kita buat pendaraban. Kita darabkan. So kita darabkan begini. So kita darab gitu 1 darab 2 kuasa 5. Okey. Dia kita tambahkan yang merah pula. 0 darab kuasa 4. Okey. 1 darab 2 kuasa 3. 1 darab 2 kuasa 2. 0 darab 2 kuasa 1 dan 1 darab 2 kuasa 0. Itu cara. Kita darabkan dan setiap nombor tu kita akan tambah. Okey. Kemudian gunalah kalkulator. Manfaatkan kalkulator. Saya sudah dalam poket. Okey, kalkulator dan dapat jawapan. Okey, 2 kuasa 5 32 tambah 0 tambah 8 tambah 4 tambah 0 1 dapat jawapan 45. Inilah nombor biasa kita 45 tu. Okey. Tapi nombor biasa kita disebut sebagai nilai digit. Maksudnya nombor ini sebenarnya dalam nombor biasa kita ialah nombor 45. Okey. Dan disebut 45. Dan asas 10 kita tak tulis 10 kecil tepi. Sebab nombor biasa kita sebut begitu. Kalau kita tak sebut puas nak sebut. Okey, Afiq hari ni berapa hari bulan hari? 21 kuasa 10, 4 kuasa 10 penat nak bilang. Okey. So kalau asas 10 tak perlu buat simbol 10 tepi. Tapi kalau asalnya perlu letak. Baik, jadi tak perlu letak pun tak apalah cikgu. Tak perlu letak. Okey, alright. Ini cara untuk kita mencari nilai dalam asas 10. Okey. So diberi asas 2 ke asas 5 ke, semua cara begini. Okey. Senang kan? Senang. Okey, contoh. Disebut 5, 2, 4, 1. Asas 8. Pandai. So, kita kembangkan daripada kanan ke kiri. So, bila asas 8, kita akan mulakan dengan 8 kuasa kosong. Kemudian 8 kuasa 1, kuasa 2, kuasa 3, kuasa 4. Ramai calon tersilap buat. Dia terus buat 8 kuasa 1, 8 kuasa 2, 8 kuasa 3, dan kuasa 4. Tu ramai calon silap buat itu. Dia jangan terlupa ada 8 kuasa dia mesti kosong. start dengan kosong. Baik. Okey, sebab jawapan nanti dia akan ada ABC, memang dia akan ada bagi jawapan yang start dari kosong dan start dari 1 juga. Okey. So hati-hati. So inilah nilai tempat. Nak cari digitnya, okey. Sama juga darabkan. So kurungan pertama 5 darab 8 kuasa 3, kemudian tambah 2 darab 8 kuasa 2, tambah 4 darab 8 kuasa 1, tambah 1 darab 8 kuasa 0. Okey, kemudian gunakan kita dapat jawapan. Okey. Faham Afiq? Faham. Nak tanya Afiq satu benda lah Afiq. Ya. 5,000 kuasa 0 berapa? 5,000 kuasa kosong. Kosong.
Tengok tu, 800 Oh, 1. Sebarang nombor bila kuasa ya. kosong, jawapannya 1. 1. Belajar tinggi-tinggi tak faham ni. Macam mana ni? Tapi biasa kita mudah lupa. Bulan-bulan puasa gini kan? Ya, betul. Okey. So anak-anak semua ya, inilah cara untuk menukarkan suatu nombor dalam asas tertentu kepada nombor dalam asas 10. Dengan cara kita mendarabkan daripada kanan ke kiri ikut kuasanya dan ikut asasnya. Baik. Okey, so kalau sebarang kuasa lah, sebarang asas lah, cara sama. Okey. So Afiq, dah tengok ni. Kita cuba satu soalan ya. Baik. Hitung nilai bagi 4, 3, 1, 2, 5 asas 7 diungkap dalam asas 10. So caranya kita kembangkan daripada kanan ke kiri. Okey, keluarnya lah asas 7. Okey, kanan ke kiri. Ni. Oleh sebab ada 5 nombor. Okey, start 0, 1, 2, 3, 4. Okey, selesaikan gitu dan dapat jawapannya. Ini nombor dalam asas kita. Okey, tertinggal 10, tak ada masalah. Jadi tak perlu tulis asas 10 pun asas tak apa? tak perlu tak apa, tak ada masalah. Tapi kalau asal dia kena letak. Okey, baik. Untuk membezakan dia itu nombor biasa dengan nombor yang luar biasa. Luar biasa. Okey. Alright, tu yang pertama ya. Satu soalan latihan. Okey. Rasa ralat sikit kan. Tak ada student kita hari ni. Mungkin mereka masih bagi kat sekolah belajar lagi sebab masih awal lagi. Baik. Tapi tak apa. Okey, cara sama je. Okey, katakanlah soalan hanya minta nombor yang bergaris saja. Tak perlu cari semua. Gini contoh. 2403 asal 5. Dia nak nilai 4 tu saja. Berapa nilai dia? So, kalau soalan begitu gini, tak perlulah kita cari semua-semua. Yep. Okey, buang masa. Kita hanya ambil untuk yang 4 je. Untuk yang 4 ini, dia pada kedudukan yang ketiga, asas 5. So, 5, 5 kuasa kosong, 5 kuasa 1, 5 kuasa 2. So, kita hanya perlu ambil 4 darab 5 kuasa 2 saja. Ini ada dua soalan ni. Okey. Okey. So, ini kita buat kita gunakan kereta saja 4 darab 5 kuasa 2. Dapat jawapan. Tak perlu cari semua sebab soalan minta yang bergaris sahaja. Baik. Okey. Yang kedua contoh ini sama juga. Jadi angka kedua ni. Angka 2 ni saja. Asas 4 so dia 1 2 3 4 5 6. Nombor yang ke-6 so kuasanya adalah kuasa Kuasa 4. 5. Oh, 5. Kurang 1. Okey. Baik. So kali 2 darab dengan 4 kuasa 5 dan dapat jawapan. Okey. Ini kalau dia minta cari nombor yang bergaris sahaja. Ini caranya. Okey. Faham kan? Faham. Okey. Latihan kedua. Satu soalan contoh. Hitung nilai bagi yang ni lah. Dia kata ungkap setiap nombor dalam asas yang berikut dalam suatu nombor asas 10. Ini step yang kita buat tadi lah. Yang tadi tu. Yang tadi tu. Okey, kita kembangkan, dapat jawapan. Okey, so saya rasa kacang nak ni. Okey, bagi jawapan tak apa kan? Boleh. So yang pertama ni kalau cuba anak-anak murid kat rumah cuba cek tengok nanti ya. Bila buat latihan ni, cek tengok dapat tak nombor 1, 1, 1, 9, 10, asas 10. Tahu tak Afiq ni nombor apa Afiq? Ini adalah kod kertas bahasa Inggeris SPM. 1119. 1119. Mungkin dah lupa kod. Ya, Okay? Tak apa, betul. dah lama kan, tak apa. Okay? Dan yang kedua ni sama juga nanti anak-anak murid kat rumah belajar, cek tengok jawapan dia. Pastikan dapat jawapan dengan cikgu 2, 7, 2, 2, 0, asas 10. Okey. Alright. Faham? Faham? Saya masih lagi okey. Alright. Yang kedua, okey, sekarang ni kita akan buat terbalikkannya pula. Tadi kita buat daripada asas 5, asas 4 kepada asas 10. Sekarang ni kita nak buat daripada 10 kepada asas yang lain. Oh. Okey. Kalau yang tadi kita buat operasi darab. Ya. Kali ni kita akan buat operasi apa? Bagi. Pandai. Okey, pandai. Bahagi. Caranya begini. Mula-mula, nombor yang diberi 2, 3, 2, 1. Dia minta asas 7, kita bahagilah dengan 7. Kita buat satu garisan panjang, 2, 7. Okey, macam mana dapat ni Afiq? Okey, caranya gini. Kita manfaatkan kalkulator. Gimana? Okey, mula-mula Afiq. Okey, anak-anak murid kat rumah pun sama. Baik. Okey, kita tekan kalkulator kita 2, 3, 2, 1. Okey, kita bahagi dengan 7, kita akan dapat 3, 3, 1 point kan? Ya. Okey, selepas point kita abaikan je. Kita ambil nombor depan je, iaitu 3, 3, 1. Kita letak 3, 3, 1 di bawah sini. Atas tu. Okey. So yang itu 7 dan 1 kita darabkan. Oh. Okey. 3, 3, 1 kita darab dengan 7 akan dapat 2, 3, 1, 7. Letak di tepi sini. Tepi sini. Gitu. Okay. Yang bawah kita darab, yang tepi sini kita akan tolakkan. Okey. Tolakkan. So 2, 3, 2, 1 tolak 2, 3, 1, 7, bakinya 4.
Itu step pertama. Step yang kedua sama cara juga. 331 bahagi 7. Sama cara. Okey. Kita akan dapat point, kita ambil nombor bulat yang letak di bawah dia. So paling hampir lah 47. Betul, 47. So 7 kali 47 akan dapat 331. Tolakkan, bakinya kosong. Betul. Okey. Sama habis lagi. Okey. 47 bagi 7. Yang paling hampir adalah 7 kali 6. 42. 42. Tolak, bakinya 5. Dan 7 bagi 6. Okey. Bila 6 bagi 7, Afiq akan dapat kosong point. Kita ambil kosong tak di bawah. Letak So lagi 7 kosong. kali kosong akan dapat kosong. 6 tolak kosong, bakinya ialah 6. Sampai kosong, kita stop. Dan jawapannya macam mana? Jawapannya adalah dari bawah naik ke atas jawapannya. 6504. So 6504. Asas 7. Okey. Jawapan kalau objektif mesti akan ada jawapan A 405 6 terbalik dia. Yeah. Okey, ataupun 6 504 je ada. Lagi satu lagi kes keadaan di mana dia tak buat sampai ni. Dia tak buat sampai kosong, tak buat sampai stop. Okey? Okey, itu hati-hati. So, untuk menukar asas 10 kepada asas diberi, caranya begini. Okey? Asas lain kepada asas 10, darab. Asas 10 kepada asas lain, bahagi. Step semua sama. Okey, sebab tu saya kata matematik itu mudah, kacang. Jangan lupa tu. Ini semua dunia je. Walaupun bulan puasa kena ingat juga kacang. Dunia memang dunia. Dari dunia dapat akhirat. Yeah. Okay. Alright. Satu contoh lagi. Baik. 591. Okey, ini disebut ini akan asas 10 tak sebut 591. Dia sebut 591. Okey, tapi kalau kita letak 10 kena sebut 591. Kalau tak letak 10 591. Okey, hati-hati. Okey, tapi tak ada soal dalam kata objektif tak ada gitu, kan? Alright. So, cara sama 591 bahagi dengan 4 sebagai asas 4. Okey, bila bahagi 4, yang paling hampir ialah 591 bahagi 4 dapat 147. Okey, 147 point. Ambil 147 letak di bawah. Baik. Darabkan dapat di tepi. Tolakkan bakinya 1. Saya dah sebut. 3. Dapat 3. Dapat 3. Okey. Kemudian 147 bahagi 4. Bahagikan dapat 30 yang paling hampir. 36. Darabkan dapat 144. Tolakkan bakinya 3. Okey. Kemudian 4 kali dengan 9 dapat 36. Bakinya kosong. Dan 4 kali 2 akan dapat 8. Bakinya 1. Dan akhir sekali bila tak boleh bagi, kosong di bawahnya. Okey. Mesti sampai kosong. Kena dapatkan sampai kosong. Sampai kosong. Okey, akan dapat 2 dan jawapannya adalah daripada bawah naik ke atas. 2 Okey. 1 0 Alright. 3 3. Kalau soalan objektif, tak perlu tunjuk yang kerja ni lah. Okey. Tapi kalau salah subjektif, kena tunjuk. Jadi soalan ni akan masuk subjektif juga, cikgu. Kalau dahulu KBSM hanya masuk kertas satu sahaja objektif. Okey. 2 soalan. Tapi bila KSSM ni, dia boleh masuk mana-mana topik daripada Form 1 sampai Form 5. Dan dia macam PT3. Pernah duduk PT3? Saya tak. Saya tak PMR. pernah. Masih PMR. Sama macam saya juga. Okey. So, bila PT3 ni, topik tak boleh nak agak. Topik apa masuk. Mana-mana topik, dia menjadi rahsia orang atas sana. Kita di bawah ni hanya perlu menjawab sahaja. Okay? So, yang ini boleh masuk kertas 1, boleh masuk kertas 2. Okay? Jadi penting untuk tahu jalan kira. Kenalah tahu jalan kerja sekarang ni. Okay? Sebab dia tak ada shortcut tak ada lagi sekarang ni. Okay. Tak apa, Cikgu Azman akan selesaikan masalah shortcut. Okey. Alright. Baik. Okey, ada tanya lagi sebelum Fik, tapi bisa berikutnya Fik. Okey, jadi ini adalah jalan kira untuk penyelesaian bagi asas nombor. Ya. Okey, topik asas nombor. Jadi ini adalah sesuatu teknik yang baru untuk pengiraan ini. Objektif cikgu rasa perlu buat jalan kira ke ataupun sebenarnya mereka kalau dah biasa, dah sentiasa buat latihan hanya mengira di dalam kalkulator sahaja? Macam saya cakap tadi, kalau kertas 1 tak perlu tunjuk, kalau kertas 2 kena tunjuk. Sebab kalau kertas 2 dia bagi 2 markah, bila 2 markah, 1 jawapan untuk markah, 1 markah untuk jawapan, 1 markah untuk jalan kerja. Kalau kita bagi jawapan sahaja, tak ada jalan kerja, markah akan dapat berapa? Mesti dapat 1 ataupun setengah. Kosong. Matematik tak ada markah setengah. Oh, tak ada. Dia ada markah 1 dengan kosong. Itu dengan kosong saja. Baik. Okey. Alright. Okey. Kemudian lagi satu, dari segi jawapan asas nombor tu, perlu tulis tak kalau sekiranya yang kita buat yang ini? Macam ni? Okey. Kalau asas selain 10, kena tunjuk. Kena tunjuk. Tak tunjuk atau tidak asas salah. Asas 10 tak perlu? 10 tak perlu. Baik.
Okey, Afiq ya. Baik, jadi Macam sekarang Afiq latih ya. Dah berhenti dulu. Okey, kita berhenti dulu cikgu. Cikgu pun nak berehat dan pelajar-pelajar di rumah pun mungkin dah dapat macam-macam ilmu daripada Cikgu Azman pada hari ini. Jadi jangan ke mana-mana. Kita sambung lagi selepas ini semuanya dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Kembali lagi kita dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Afiq Syazwan. Jadi macam biasa Afiq nak pesan kepada anda semua, patuhi SOP, gunakan pelitup muka, hand sanitizer jangan lupa dan jaga jarak anda sekurang-kurangnya 1 meter bersama dengan individu yang lain. Baiklah, jadi sekarang ni kita masih lagi dalam musim sambutan Hari Guru. Tema kita pada tahun ini ialah berguru demi ilmu bina generasi baru. Dan Afiq akan pick beberapa ucapan untuk guru yang ada dekat depan Afiq ni. Okey, Afiq pick daripada adik Muhammad Imran bin Muhammad Irwan dari SK Mercang Marang Terengganu. Wow, jauhnya. Okey, mari kita baca. Cantik dia punya kad ni. Ini dia. Kalau tengok sebenarnya cantik sangat. Cikgu ibarat lilin membakar diri. Jasamu tetap membara di hati. Hashtag, terima kasih cikgu. Saya sayang cikgu. Wah, comel lah adik Imran kita ni. Memang kreatif dengan kad ucapan dia. Dan sekarang ni, kita masih lagi bersama dengan Cikgu Azman. Tapi sebelum tu saya nak tanyalah, Cikgu Azman. Ya. Ni sambutan Hari Guru ni. Cikgu paling banyak dapat hadiah daripada anak murid. Berapa banyak cikgu? Saya rasa saya tak dapat hadiah kot. Sebab saya ni kat sekolah garang. Oi. Dululah saya garang dulu. Dulu garang. Masa sekolah lama saya jadi warden. Jadi orang garang tak dapat hadiah selalunya. Tapi setelah saya diingat dekat luar. Yeah. Bila di luar tu akan cikgu. Tapi Hari Guru biasanya kita akan dapat sikit je lah. Tapi tak apa pada saya. Yang penting selagi mana ilmu tu dia sampai pada dia orang, walaupun dia orang bukan tak suka. Cuma dia tak mau tunjuk suka tu. Okay. Jadi sebenarnya apa yang penting cikgu tetap ikhlas untuk memberi ilmu kepada anak-anak murid. Baiklah. Jadi cikgu, mari kita sambung dengan sesi pembelajaran kita untuk subjek kita pada hari ini, iaitu matematik tingkatan 4 bab 2. Silakan cikgu Azman. Okey. Tadi kita dah tunjuk cara tadi, sekarang kita buat sedikit latihan untuk menguji kefahaman kita. Okey. Soalannya, ungkapkan setiap nombor berikut betul kepada asal dinyatakan dalam kurungan. Okey, dia dalam kurungan. Contoh, 2, 3, 1 sampai asas 10 kepada asas 6. Okey, ini beberapa latihanlah. Okey, anak-anak dekat rumah boleh buat dahulu. Okey, boleh cek tengok apa semua. Okey, cuba jawab dalam masa kurang 1 minit. Aku kurang 1 minit. Sebab soalan ni mudah. Okey, kalau salah objektif, jangan lebih 1 minit setengah. Dan nanti tak cukup masa. Okey? So, anak-anak akan dapat jawapan nanti. Okey? Ada 2 soalan. Okey? Soalan pertama, jawapannya begini. Okey, anak-anak kat rumah cek nanti ya. Pastikan dapat jawapan begini. Okey? Kena ingat, asas 6 tak boleh lebih daripada 5. Okey? Dan yang kedua ini pun sama juga. Bila kita buat operasi bahagi tadi panjang-panjang, pastikan dapat jawapan 20177. Asas 9.
Baik. Okey. Alright, ini latihan tadilah ya. Kita nak buat dalam studio memang tak dapatlah. Ya. Banyak masa. Okey. Jadi nak pergi lompat kolam yang kedua. Okey. Kolam yang kedua ialah tadi kita dah buat tadi dah 2 kepada 10, 5 kepada 10. Sekarang sebenarnya 10 kepada 4, 10 kepada 8. Sekarang kita nak buat 2 pergi ke 7, 5 pergi ke 9. Berlainan asas. Tak melibatkan asas 10 lagi dah. Okey. So caranya jangan bimbang. Okey, sebab awal tadi kita dah belajar dah. So, contohlah soalan kata, tukarkan 1, 2, 4, 3 asas 5 kepada suatu nombor dalam asas 8. Oh, okey. Dia tak boleh direct pergi ke 8. Sebab asas berbeza. Jadi step pertama ialah tukar dulu kepada nombor asas 10. Okey, itu step pertama. Pastikan ditukarkan soalan tu kepada asas 10 dahulu. Oh. Okey, yang kita buat proses darab panjang tadi tu. Okey, kemudian barulah dia dapat asas 10 tadi, barulah bahagi pula dengan asas yang diminta, asas 8 tu. Asas 8. Okey, itu step dia. Okey, so step pertama begini, kita tukar nombor tersebut kepada asas 10. Caranya adalah pendaraban. Okey, pastikan ingat dah, kanan ke kiri. Jangan silap. Kalau silap nanti naya kita. Okey, alright. Yang kedua, dah dapat nombor tu, 198 asas 10. Baru tukar pada asas yang diminta, iaitu asas 8. Okey, caranya yang panjang tadi. Okey, itu step dia. Okey. Okey, bahagi 8 lah. Sampai kita dapat tinggal dekat kosong. Okey. So, kita bahagikan. Okey, bahagi selaju ni. Okey, bahagi sebab benda kacang ni. Okey, bagi. Tapi kalau tak faham, tanya tau. Jangan malu-malu. Boleh PM tepi, boleh PM tengah, semua boleh. Tak ada masalah. Okey. Cuma hari ni, tak ada budak kat depannya. Ya, betul. Okey, tak apalah. Okey, tak ada budak pun, cikgu tetap mengajar juga. Sama macam PDPR pun. Okey, cikgu baby sama-sama, budak keluar masuk kan. Ya, betul. Tak apalah, layan. Okey, alright. So, dapat jawapan akhir kali ialah 306. Okey. Ini step tadi ya. Daripada ini, tukar ke asas 10 dahulu. Caranya darab panjang tadi. Kemudian dah dapat jawapan itu, baru bahagikan dengan asas yang diminta. Asas 8. Jadi cikgu, okey, contoh. Ya. Kita ingatkan sekali lagi walaupun saya ingat. Ya. Jadi 198 dibahagikan 8 akan dapat 24 poin sesuatu. Ya, betul. Kemudian kita bahagikan sekali lagi dengan 8 tersebut dapatlah 3 poin sesuatu. Ya. Dan 3 dibahagikan dengan 8 dapatlah 0 perpuluhan berapa. Kemudian baki di tepi tu 192, 24, 0 kita akan didarabkan cikgu. Okey, saya ulang lagi sekali ya. Cuba cikgu ulang biasa sekali. tu orang Melayu tu kan. Okey. Biasa. So, mula-mula 198 bahagi dengan 8, kita akan dapat 24 poin bla bla bla. Jangan ambil yang bla bla tu, kita ambil yang depan je. Okey, kita ambil nombor bulat depan je. So 24. Kemudian 8 darab 24 akan dapat 192. Oh. Di sini kita darab, di sini kita tolak. So 198 192 takkan gunakan kereta. Dapat 6. Okey? Okey. Kemudian step berikutnya, 24 bagi 8 akan dapat 3. Cukup-cukup 3. So, tulis 3. So, 8 kali 3, 24. Bila tolak, baki 0. Kemudian, 3 bagi 8 akan dapat 0 poin. Okey, kita ambil yang kosong tu lah. Yang sebelum poin tadi. Okey, tak kosong. So, 8 kali 0 akan dapat 0. Bila tolak, bakinya 3. Dan jawapan daripada bawah naik ke atas. So, 306, asasnya 8. Okey, tak kisah je bagi asas berapa. Inilah cara dia. Baik. Jangan takut, jangan bimbang. Benda ni sangat mudah. Jadi 198 bahagi dengan 8 dapat 24.75. Jadi yang belakang jangan ambil. Ambil yang depan saja, 24. Kemudian bila dah dapat 24 tu, kita ambil 24 dibahagikan pula dengan 8 sekali darab lagi. 8. Untuk cari yang tepi ni darab 8. Ya, dapat 3. Kemudian 8 darab 8 darab 24 cikgu, betul? 8 darab 24 dapat 192. 8 darab 24 dapat 192. Kemudian 198 itu ditolakkan dengan 192 dapat jawapan sebelah dia 6. Kemudian 8 tersebut ditolak 24 ditolakkan dengan 24 jawapannya 0. Kemudian pandai dah kan? 3 bila dah dapat step tu kita akan rasa seronoklah buat benda tu. Dapatlah 3. Jadi jawapan dia akan diambil dari bawah sampai naik ke atas. 306 asas 8. Kenapa bawah naik ke atas? Yang ini pelajar-pelajar akan jumpa dalam bab 8 tingkatan 5. Permodelan matematik tajuknya. Kita akan kaji kenapa mula dari bawah naik ke atas, kenapa tak atas ke bawah. Itu kita akan jumpa masa tingkatan 5 bab 8. Bab yang paling sukar untuk dipahami oleh pelajar dan cikgu sendiri pun. Saya masih lagi mendalam lagi. Tak ada dalam lagi. Tak ada dalam lagi. Tak ada dalam lagi. Alright.
Okey. So caranya beginilah ya. So anak-anak dekat rumah sana pastikan buat latihan banyak-banyak. Kalau dah dapat step tu, dah dapat feel tu, memang semuanya jadi mudah. Ya, betul. Okay. Saya pun jadi macam seronok pula buat benda ni. Dan bila kita dapat ni, kita boleh lawan kawan pula. Kita bagi nombor ke kawan, kita lawan sama-sama siap dulu. Itu akan merangsang otak, akan lebih cepat kita dapatkan. Lagi banyak kita buat latihan, lagi banyak kita ingat. Lagi cepat kita ingat. Okey? Alright. So jangan rugikan part ini, bab ini. Sangat mudah. Baik. Okey. Part yang berikutnya. Okey. Menyelesaikan masalah melibatkan asas nombor. Okey. Matematik ni orang benci. Kerana apa? Semua soalan selesaikan masalah kan. Hitung. Semua tentang masalah yang matematik ni. Betul. Semua masalah kita nak kena selesaikan. Diberi Afiq mempunyai RM50, membeli ni, hitung berapa baki. Semua fikir pasal masalah. Tu orang benci matematik tu. Betul. Tapi kenapa Afiq tak benci? Tak tahu sebab ada Cikgu Azman kot. Salah satu faktornya adalah cikgu jugalah. Ya, betul. Salah satu cikgu. Tapi apa sekalipun, cikgu tu macam mana sekalipun, tetap kena belajar. Ya. Sebab yang menjawab SPM-nya adalah pelajar. Bukan cikgu. Cikgu yang menyampaikan je lah. Alright. So, berdebar ni. Berdebar ni. Nak tanya lagi sekali Afiq sebelum kita pergi masuk ni. Ini penting ni. Yep. Yang tadi Afiq, boleh faham tadi? Lagi sekali. Saya tanya lagi sekali. Yang tadi, yang ini. Boleh faham. So saya tanya Afiq lagi sekali. Jawab betul? Okey. Bagaimanakah proses untuk menukar suatu nombor dalam asas tertentu kepada asas yang lain? Tadi kita dah faham dah. Macam mana nak tukarkan? Contoh saya bagi. Tukarkan 5, 4, 3, 7 asas 8 kepada asas 2. Kembangkan. Step pertama ialah? Kembangkan. Kembangkan tu apa maksud dia? Apa maksud kembangkan? Satu step tu. Pecahkan satu persatu angka nombor tersebut. Tukarkan kepada nombor asas? Berapa asas tadi? 10. 10, yes. 10 tu step pertama. Dah dapat jawapan, baru pergi step yang kedua, yang bahagian sini. Jadi amat pentinglah adanya kalkulator. Otak Jepun ni. Otak Jepun. Saya panggil otak Jepun ni. Saya ada. Setiap tahun saya beli. Ada 30 saya selalu beli. Maksudnya model baru je cikgu akan beli? Bukan model baru lah. Asalkan ada murah kat Shopee kan, saya beli. Kemudian saya beli 30. Hujung tahun tinggal 5, tinggal 6. Kenapa ya? Budak pinjam tak pulangkan lagi. Ada juga yang kata cikgu habis bateri dah cikgu. Tak apalah kata. Ada juga saya tanya, awak nak guna lagi ke nanti? Nak guna cikgu? Kalau guna ambil lah, tak apalah kata. Tapi ada budak yang kelas hujung-hujung ni saya sangat kesian budak kelas hujung. Ya, betul. Yang mana tak tahu gunakan kereta. Tahun lepas Afiq satu terakhir tahun lepas, ada budak sini tak pernah guna kereta. Hari exam dia nak guna, dia pinjam kat saya. Dia pinjam, dia tekan-tekan kereta, topik kuadratik contohnya. Lepas tu, soalan lain dia tak jawab. Saya tanya dia kenapa tak jawab. Kalkulator rosak cikgu, dia kata. Rupa-rupanya dia tak kata nak clearkan memori kalkulator tu. Maksudnya mod tu dia tak mod dia lupa, dia tak tahu guna. Itulah kali pertama dah guna tiba-tiba tak tahu lah. So jadi kes itulah. So pastikanlah anak-anak kat rumah pastikanlah ingat cara nak clearkan memori kalkulator. Shift mod clear nombor 1. 3. Nombor 3 ya? Nombor 3. Lupa lah cikgu. Shift mod clear nombor 3. 3 all. Dia kena sentiasa ingat gitulah. Tak apa, tak salah. Baik. Okey. So itu yang kita dah bahas tadi. Yang pertama tadi ialah menukar ke asas 10. Yang kedua ialah menukar 10 kepada asas yang lain. Yang ketiga ialah yang ini tadi, menukar asas ke asas yang lain. Dan yang keempat, part yang terakhir sekali dalam topik ni. Topik ni part yang terakhir ni agak berat sikitlah. Penting sikitlah. Untuk faham betul-betul, kalau tidak ni nanya. Sebab soalan kalau dah masuk dalam SPM kertas 2, dia akan ada 2 soalan. Soalan pertama salah satulah sebab ada menukar ke asas 10 ataupun ke nombor lain ataupun antara asas. Yang kedua melibatkan operasi. Operasi masalah tadilah. So part yang ni, standard pembelajaran menyelesaikan masalah melibatkan asas nombor. Jadi cikgu nak mulakan menyelesaikan masalah melibatkan asas nombor ni. Ini bahagian paling sukar ke cikgu? Sedikit sukarlah berbanding dengan pada Afiq sukarlah, pada saya senang je. Ini kan lagi pelajar yang di rumah. Tapi cikgu, kita bagi peluang kepada mereka untuk berehat terlebih dahulu. Bolehlah. Bolehlah cikgu kan? So dia minum air dulu. Puasa. Puasa cikgu. So dia basuh tangan, sanitizer sikitlah. Jadi sentiasa basuh tangan sebab kejap lagi nak pegang kalkulator ke apa. Jadi anda semua pelajar di rumah jangan ke mana-mana. Kita sambung lagi selepas ini, semuanya dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM.
KPM. Kembali lagi kita dalam Road to Success SPM 2021 dan masih lagi bersama dengan saya Cikgu Azman untuk subjek Matematik tingkatan 4 bab 2. Silakan Cikgu. Okey Afiq, terima kasih Afiq. Okey, kerana kita masuk part yang paling penting sekali menyelesaikan masalah melibatkan asas nombor. Okey, topik ini kalau saya cakap tadi, kalau KBSM hanya masuk kertas 1, tapi kalau KSM akan masuk kertas 2 boleh masuk juga. So jadi nak tak nak kita kena tahu caralah untuk buat jalan kerja. Okey, kalau nanti hilang markah percuma sebab jawapan tanpa jalan kerja markahnya kosong. Okey, jadi kena hati-hati. Alright. So part inilah yang paling penting sekali, tetapi dia hanya melibatkan operasi tambah dan tolak sahaja. Oh, tak. Darab bagi tak belajarlah. Mungkin lagi mudah lah. Boleh congak je tambah tolak kan? Kita tengok kejap lagi. Okey. Alright. Darab bagi nak belajar lagi nanti bila kita dah masuk universiti nanti apa semua tadi. Okey. Kita akan belajar. Tapi untuk sekolah menengah ni cukup sekadar tambah tolak. Itu pun betul-betul menjanjikan kejayaan lagi. Okey. Alright. Ingat jika melibatkan asas yang sama, kita boleh terus tambah ataupun tolak. Okey. Kalau melibatkan asas yang tak sama, kita kena samakan dahulu. Okey. Caranya macam kita dah buat awal-awal tadi. Okey, tukar 10 dia bagi-bagi itulah. Okey. Alright. So hari ini kita hanya akan buat yang melibatkan asas yang sama sahaja. Okey. Okey. Baik. Tu contoh. Cari hasil tambah bagi 6, 4, 3, 7 asas 8 tambah 5, 2, 6 asas 8. Sekali pandang Afiq, apa jawapan Afiq? Tadi Afiq kata senang ni tadi jam tolak. 6, 9, 5... bukan. Nak gunakan kereta boleh, tak ada salah. Ada boleh kereta, je guna kereta. Nak rajin betul juga. Betul salah, belum tentu lagi. 6, 4, 3, 7. Saya cuba cikgu Okey, tak apa, cuba. 6, 9, 6, 3 asas 8. Okey, itu Afiq kata. Asas 8, nombornya 0 hingga? Asas 8, 0 hingga 7. Kurang tu. Tadi Afiq kata ada perkataan 9 tadi. Dah salah dah. Oh ya, tak Kau pun salah dah. Jadi Afiq, yang Afiq buat tadi lah, kalau pengiraan melibatkan asas 10. Nombor biasa kita. Okey, tapi kalau asas 8, caranya lain sikit. Begini cara dia. Susunan masih sama. Baik. Okey. 7 tambah 6, jawapannya ialah? 7 tambah 6, 13. 13. Asas 8, nombornya sampai 7 sahaja. Okey, faham ya? Dah tengok betul ni. Jadi, caranya ialah 13 ini tolak dengan 8. 13 tolak dengan 8. Macam lebih. Okey. Jadi, bila tolak di bawah sini, di sini kena tambah 1. Tu step dia. Kena ingat step ni. Okey. Kemudian, 13 tolak 8, bakinya akan dapat 5. Tulis bawah dia 5. Oh, dia tak jadi 3 je. Tak jadi 3. Okey, sebab kalau asas 10 dia akan jadi 3 sini, naik 1 sini. Ini betul. Ni asas 8 dia lain. Okey. So, okey, step yang kedua, 1 tambah 3 tambah 2 dapat jawapan 6. Kalau 6 tak lebih 8, salin balik je lah. Boleh, tak ada masalah. Okey. 4 tambah 5, 9. Boleh juga. Lebih 8. Oh, lebih 8. Tolak 8 sini, di sini tambah 1. Okey, gitu cara dia. So, 9 tolak 8, 1. Dan 1 tambah 6, 7. Masih dalam lingkungan jawapan dia. So, inilah jawapannya. 7, 1, 6, 5, asas 8. Oh, okey. Okey? Dia lain sikit daripada asas 10. Asas 10 direct dia. Okey? Alright. Faham? Nak pergi ke satu soalan? Boleh. Okey. Latihan kena banyak. Okey, contoh lagi sekali. 7, 8, 2, 5, 1 tambah 6, 2, 8, 5. Sama dengan. Okey. Susunan sama. 1 tambah 5, 6. Tak lebih 9. Kekal. 6. Kekal je. Okey. 5 tambah 8, 3 boleh. 3 boleh. Tak cakap orang negeri 9 kan cakap juga. Orang negeri 9. 3 boleh. 3 boleh lebih 9. Tak boleh. Tak boleh. Kena tolak. Okey, bila 9. tolak 9, sini tambah 1. Dan baru selesai ni. 13 tolak 9, bakinya 4. Bawah situ. 4. 1, 2, 2, 5. Tak lebih 9. Salin balik je lah. Okey. 8, 6. 8, 6, 14, lebih 9, tolak. Bila tolak, tambah 1.
Okey, 14 tolak 9 bakinya 5. Dan 1 tambah 7, 8. Tak lebih 9, kekalkan saja. Itu cara dia. Okey. Okey, nampak kan senang kan? Nampak mudah. Okay. Anak-anak kat rumah pun senang kan? Senang. Ni cara dia, senang dia. Okey. Baik. Lebih dari asal ya, tolak tambah 1. Okey. Ini kalau operasi tambah. Kalau Guana kalau tolak pula ni. Mampu nak fikir eh. payah pula ni. Payah pula dah. Kita satu Malaysia boleh cakap macam-macam. Okey, alright. Kalau tolak Afiq, Ya. 8 tolak 6 berapa? 8 tolak 6 2. 2. Okey. 10 tolak 8? 2. 10 tolak 8 2. Macam mana dapat 2? Silakan di hujungnya saja 1 kosong. Kenapa kosong tolak 2 boleh? Kan 10 kan 1 kosong. 10 lah. Tapi 1 depan dah tak ada dah. Dah pinjam. Pinjam dapat berapa? 10. Okey, pandai. Lebih kurang sama. Oh, okey. Gini cara dia. Sama susun dia. 3 tolak 2, 1. Satu. Tulis terlebih, tak ada masalah. Boleh, tak ada masalah. 1 tolak 4, dok boleh. Pinjam. Dok boleh lagu mana? Pinjam sebelah. Pinjam sebelah. Bila pinjam sebelah, yang ni habis. Okey. Yang ni akan jadi 6. Kenapa 6? Sebab asas 5, bila pinjam akan dapat 5. Oh, pinjam dia jadi 5. Asas 10, pinjam dapat 10. Ya. So, asal 5, pinjam akan dapat 5. So, 1 tambah 5, 6. Barulah Okey. 6 tolak 4, dapat 2. Tak Hmm. boleh tolak. Pinjam. Pinjam. Ini tinggal 3. Ini jadi 6. 6. 1 tambah 5, Ya. 6. Okey. Tolak dapat 3. Dan baki tu salin balik je lah. Itu cara tolak. Okey. Bila pinjam dapat nilai sama dengan asas dia. Bukan dapat 10. Okey. Ada hati-hati kat situ ya? Okey. Alright. Lagi sekali kita buat. Contoh. 5, 3, 2, 4, 1, asas 6. Tolak 2, 4, 5, 2, asas 6. Baik. Sama dekat susun dia. Okey. Tak boleh pinjam. Bila pinjam jadi 7. 7. Pandai sebab 1 tambah 6, 7. Okey. Yang ni tinggal 3. Tu step pertama. Dah pinjam, baru dapat 7 tolak 2, 5. Okey. Yang ini jangan lupa. Okey. Okey. Asas 6. Tak boleh pinjam. Tinggal 1, ini jadi 9. 9. Dah pandai dah. Okey, yang kat rumah pandai tak? Okey, yang penting kat rumah Yang penting tu. kat rumah kena pandai. Jangan jawab Afiq. Sana tu. Tambah asas 6. Tambah asas 9 tolak 5, 4. Ya. Okey. Tak boleh lagi. Pinjam lagi. Puas nak minjam lah kan? Ya. Tambah juga Okey. dengan asas 6. Okey, dapat 7. So, 7 tolak 4, 3. Ini tak payah pinjam lah, sama. Ya. Okey. Tinggal kosong. Dah hujung sana salin semula. Baik. Inilah Ini cara operasi menolak. Bila tolak, tak boleh pinjam dapat nombor yang ikut asas dia. Okey. Okey. Kalau tambah tadi, macam cara tadi. Okey. Lebih dari ni, tolakkan dia. Dan yang berikut itu akan tambah 1. Baik. Okey. Jadi kita kena ingatlah nombor asas dia. Kita kena sentiasa kalau pinjam tu kadang kan mungkin tercuai kot pelajar akan terus letak 10. Itu biasa berlaku sebab benda ni baru pada orang. Okey, baru pada cikgu-cikgu kadang-kadang pun. Cikgu-cikgu pun mula-mula saya fikir macam mana dapat benda tu kan. Ada tak cara yang boleh cara pantas ke gunakan kereta ke apa semua kan kadang-kadang tu saya fikir. Okey, setakat ni kalau gunakan kereta kita hanya boleh guna kalau asas 2, asas 8 dan asas 6 boleh. Okey. Yang lain tak boleh lagi. Kenalah manual juga. Kena manual. Manual cara ginilah. Macam ni. Tapi kalau buat selalu ni tak ada masalah. Mungkin dah buat selalu, dah terbiasa, dah boleh kot. Okey. Yang penting otak Jepun tu kena sentiasa ada. Otak Jepun kena sentiasa ada. Kena sentiasa ada. Baik. Okey, Fik ya. Boleh? So, kalau saya bagi soalan, Afiq boleh jawab tak ni soalan ni? Boleh. Boleh kan? InsyaAllah boleh. Yang kat rumah pun boleh kan? Yang kat rumah pun insyaAllah boleh. Sebab saya tak fikir, saya tak risau Afiq. saya kat rumah Risau tu. pelajar kat rumah. Kat rumah tu. Terutama Yeah. budak sekolah saya tu, SMK Kuala Selangor tu. Saya risau tu. Tapi saya rasa cikgu, kalau cikgu boleh ajar saya yang betul-betul basic faham, ini kan lagi pelajar di rumah cikgu. Yalah. Tapi kadang budak di rumah ni, dia Yeah. lain sikit PL dia. Alamak, Dia- terlepas pandang lah. Dia bila cikgu mengajar, dia ada keroh-keroh situ. Ya, Apa semua buat faham. main-main. Bila kita tanya, faham tak? Faham. Bila exam, kosong. Kosong. Pasal menyampah tengok kan. Tapi sebenarnya matematik ni kena lebihkan kepada latihan. Ya. Betul cikgu? Ya. Okey, tapi Afiq kat sekolah saya, Afiq, budak-budak suka saya, Afiq. Oh. Sebab apa? Sebab saya selalu masuk kelas, dia akan cengok saya. Poket saya tebal tak? Okey. Saya selalu bawa saya bawa. Maksudnya kalau jawab jawapan betul dapat hadiah hari. Kadang-kadang dapat hadiah, kadang-kadang dapat RM1, kadang-kadang ada RM50, dia suka. Tapi kalau satu hari saya tak masuk, tak bagi latihan, tak bagi hadiah, dia diam. Tapi saya jawab betul, cikgu tak bagi hadiah ni. Kejap saya bagilah Afiq ya. Saya bagi Afiq. Boleh Afiq. Boleh. Duit ni benda dunia Afiq.
Isi saya selalu berkata gitulah. Biar poket tebal tak apa. Okey? Baik, cikgu. Silakan. Okey. Sekarang ni Afiq, nak berkongsi sedikitlah tip-tip lah untuk kita bantu anak-anak murid yang nak ambil SPM ni. Betul. Andai katalah keluar dalam bentuk begini, kita bantu mereka untuk mempermudahkan, mempercepatkan untuk pengiraan dia. Khususnya kalau dalam kertas 1 lah objektif. Okey. Contohnya ungkapkan 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 asas 2 kepada asas 8. Okey. Ini kita nak bantu murid untuk mempercepatkan jawapan. Okey. Sebab kalau objektif tak boleh jalan kerja, tapi nak tunjuk juga cara dia. Okey. Rasa-rasa kalau Afiq ingat lagi tahun lepas kita pernah buat Road to Success, Afiq masih ingat cara ni kan. Kalau Afiq masih ingat lagi lah tapi Afiq bila senang sibuk berlakon ni, Afiq kadang-kadang lupa kan. Alright, tak apa. Tapi Afiq sibuk berlakon Afiq, SOP kena jaga Afiq ya. SOP kena jaga, cikgu. Takut nanti sebab kita dekat Afiq, takut nanti sebalik rumah nanti bini semarah nanti Kang. Kita je takut ada saya sentiasa jaga SOP. Saya sentiasa gunakan. Nanti saya cakap kat orang rumah saya. Mesti dia suka gitu. Lega kata selamat suami dia. Okey, silakan. Sambung lagi. Okey. Ini part ni nak bantu. Cara pantas pertukaran. Oh, hijau salah tu dia tak perasan. Pertukaran jadi perukaran. Okey, melibatkan asas 2 dan asas 8. Okey, ini hanya cara 2 ke 8, 8 ke 2 saja. Okey. Asas 2 dan 8. Step pertama adalah kita susun nombor asas 2 tersebut. Panjang-panjang itu. Itu step pertama. Kemudian daripada kanan ke kiri, kita pecahkan kepada 3 nombor. Ini saya buat colour dah. Biru, merah, hijau, hitam. Okey, itu step pertama. Step yang kedua, di bawah setiap nombor tersebut, sama juga kanan ke kiri juga, letak nombor 1, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 4. Gitu. Okey. Step yang ketiga. Bila ada kosong, kita buangkan. Jangan ambil kira. Okey. Okey. Kemudian okey Afiq Yang hitam Afiq ada nombor apa Afiq? Bawah dia Afiq. Yang hitam ada 1. 2. Okay. Satu je sama okey satu. Hitam satu je. Yang hitam je. Okay. Yang hijau ada berapa? Yang hijau ada 2. Okey. Yang merah ada 4 dengan 1. Jumlahnya 5. 5 pandai. Okey, yang biru? Yang biru ada 2 dengan 1. Afiq. Itulah jawapannya Afiq. 1 di situ, 2 sini, 5 situ dan 3 situ. Itu cara pantas sekali. Tak payah gunakan kereta pun. Inilah asas 8. 2 kepada 8. Okey. Kalau terbaliknya pula. Terbaliknya pula. Dari asas 8 ke asas 2. 8 kepada asas 2. Jawapannya beginilah. 1, 2, 5, 3, asas 8. Okey. 8 kepada 2 pula. Okey. Sama cara. Susun. Okey. Kanan ke kiri. Kalau asas 2 tadi, kita pecahkan 3. Untuk 8 kepada 2, minta maaf, asas 2. Asas 2. Okey. Asas 2. Okey. Cikgu tu banyak sibuk kot. Itu saya pelik. Asas 2. Asas 2. Okey, asas 2. Baik. Dia nak babak ni. Tak apa. Okey. Pecahkan nombor kali ni 1, 1, 1. 6, 7, 8. Bawah dia sama macam tadi. 1, 2, 4. Iaitu 1, 2, 4 daripada kanan ke kiri. Okey. So 1, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 4. Okey Afiq. Untuk dapatkan 6 Afiq perlukan nombor berapa kat situ? Kalau nak dapatkan 6. Jumlah 6. Akan dapat nombor 6. Apa nombor yang Afiq perlukan? 2. 2. Dengan? 4. 1 perlu tak? Tak perlu. Tak perlu. Okey. Tak perlu Afiq buang. Okey, buang. Untuk 7. Afiq perlukan semua sekali. Okey, 7. Okey, untuk 4, Afiq hanya perlukan 4 sahaja. Okey, ni tak perlu. Oh, tak perlu juga. Okey, Afiq pantas lambat sikit dia tibai. Jangan Afiq. Tak, itu macam pelik. Saya macam, itulah memang strategi. Okey, mesti boleh tanya, kenapa tak padam? Rupanya ada lagi. Rupanya ada lagi. Okey. Itulah guna teknologi. Kadang-kadang teknologi melewati kita. Okey? Alright. So, itu step pertama ya. Susun kanan ke kiri. Kemudian tengok nilai dia. Untuk dapatkan 6, kita hanya perlukan 4 dan 2 sahaja. Okey. Yang 7 kita perlukan semua sekali. 4 kita perlu 4 sahaja. Okey. Dan step bawahnya, bila yang kita perlukan itu, kita letak nombor 1. Bila yang tak perlu, kita letak kosong. Jadi untuk kes yang kotak merah ni, ialah 1, 1, 0. Okey. Untuk yang ini, semua kita perlu 1, 1, 1. Okey. Dan yang 4 ni,
2 tak perlu. So tak macam mana? 100. Pandai. 100. Itu cara. Dan jangan lupa hujung dia asas 2. Jadi sebenarnya itu bukan asas 8 je pelajar-pelajar ini di asas rumah. 2 ya. Tersilap. Itu sebenarnya asas 2. Sebab daripada asas 8 ke asas 2. Ya. Baiklah, jadi cikgu selesai kita punya sesi pembelajaran. Saya sikit tu Inilah dia tips yang dapat cikgu kongsikan. Jadi sebelum cikgu akhiri sesi pembelajaran kita pada hari ini, cikgu ada apa-apa pesanan ataupun recap semula ke? Dalam buku ni Afiq, 30 muka surat Afiq, kita mampu buat ini dengan mudah dalam masa tak sampai sejam Afiq. Dengan cara banyak latihan lah. So saya dapat kesimpulan sikit untuk topik ini. Untuk anak-anak rumah sana pun sama juga ya. Begini, mula-mula senang semak. First kali, kita dah ikuti program ni tadi. Dah kita cuba jawab soalan. Faham tak tadi? Cara untuk tukar asas lain kepada asas 10. Yang kat rumah faham tak? Kalau faham, anda lepas satu. Yang kedua yang kita buat tadi ialah daripada asas 10 kepada asas lain. Faham tak cara dia? Dengan cara dia bahagi panjang tadi. Betul. Kalau faham, beres, lepas satu lagi. Yang ketiga tadi ialah menukar asas lain ke asas lain. Cara macam tadi saya ulang sekali, Fik. Menukar asas ke asas lain? Menukar asas lain ke asas lain. Step pertama, kita buka. Tukar ke asas 10. Tukarkan ke asas 10. Tukar ke kedua, asas yang sama. Tukar asas baru tukar pada asas yang diminta. Itu step dia. Part ini yang paling yang macam dia kerja panjang sikit lah. Masa sikit untuk jawab. Tapi kan dah biasa, dia jadi alah bisa tegal biasa lah. Dan yang ketiga lah penyelesaian masalah melibatkan asas nombor lah. Yang mana hanya melibatkan operasi tambah tolak. Cuma dekat sini saya tak tunjuk contoh tadi ialah operasi tambah tu yang melibatkan nombor yang berlainan asas. Asas yang berbeza. Contohnya macam 431 asas 5 tolak 432 111 contohlah contoh gitulah. Tapi asas berbeza. Asas berbeza. Kalau asas yang berbeza, kita tukarkan dulu semua nombor tersebut kepada asas 10 dulu. Gunakan yang step cara kita pertama. step yang pertama ni. Kemudian kita tolak macam biasa, tambah macam biasa. Kemudian kalau soalan akhir, jawapan akhir tu kan dia minta asas yang lain, kita tukar asas macam tu cara dia. Faham Fik ya? Faham. So yang rumah faham ke ya? Baik. Alright, so inilah yang cikgu nak kongsikan pada hari ini anak-anak semua ya. Topik asas nombor yang sangat mudah dan kacang. Cikgu harap sangat anda semua dapat ingat cara, ingat step. Kalau anda ingat step yang 3 tadi tu, semuanya dalam poket saja. Tunggu masa tarik hasil sahaja. Itulah Afiq dia. ya. Alright, Afiq. Saya rasa nak berhenti sini boleh tak? Boleh. Boleh ya? Alright, so saya minta Afiq lah. Ambillah tugas saya balik. Baik, cikgu. Terima kasih. Terima kasih, cikgu. Jadi, sebenarnya tugas cikgu tak selesai lagi. Selepas ini, kita akan sambung juga matematik bab 3, cikgu. Tak apa, saya okey je. Oh, cikgu okey je. Okey je. Baiklah, jadi terima kasih Cikgu Azman dapat berkongsi ilmu kepada anda semua dan pelajar-pelajar di rumah. Semoga dapat memanfaatkan segala ilmu yang diberikan oleh Cikgu Azman. Baiklah, jadi I wish you guys good luck. Semoga berjaya dan kita jumpa lagi selepas ini semuanya dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Zakia binti Mat, ibu kepada Ria Adriana, ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada semua calon SPM tahun 2021. Nasihat saya, perbanyakkan doa, banyakkan latihan, bertanya guru, dengan nasihat ibu bapa, insya-Allah kejayaan milik anda semua.